Baiklah, selamat pagi dan salam sejahtera kepada dokter dan rekan-rekan sekalian. Jadi pada kali ini saya akan bentangkan hasil perbincangan saya dan ahli kumpulan saya mengenai perniagaan EPK kami. Jadi nama EPK kami adalah Ingrave Lab Co. ataupun secara singkatnya ELCO. Jadi di sini kamu boleh nampak kami mempunyai logo dan juga tagline yaitu Creative Craft Beyond the Surface. Baiklah, ahli kumpulan kami seramai 7 orang dan ini merupakan wajah-wajah 7 orang tersebut dan jabatan yang mereka anoti. Baiklah, masuk kepada pengenalan. Ingrave Lab Co. merupakan sebuah perniagaan craft tangan dan perkhidmatan berasaskan ukiran buatan tangan yang menampilkan nilai estetik pada barangan pribadi seperti cermin. Elco juga menyediakan bengkel yang bermanfaat, seterusnya produk Elco sekaligus terjual, yaitu cermin yang tadi. Seperti produk yang dihasilkan memberi peluang kepada pelanggan untuk memilih sama ada produk sedia ada, menggunakan template yang disediakan, atau membuat tempahan khas mengikut cita rasa sendiri. Baiklah, mengapa kesesuaian produk dengan pasaran? Produk Elco yang diukir secara handmade dengan berbagai desain. Perkhidmatan juga disediakan untuk ukuran yang dapat dibuat pada produk pelanggan seperti botol kaca, perfume, botol minuman, aluminium, dan lain-lain mengikut material yang sesuai pada barangan pelanggan, yaitu kaca, seramik, dan aluminium saja. Siapakah sasaran kami? Yaitu kalangan mahasiswa dan mahasiswi university dan orang awam. Apakah keperluan mereka? Yaitu menambah unsur estetik pada barangan pribadi serta menonjolkan identiti dan kreativiti pelanggan. Mengapa produk ini sesuai? Karena dapat ia mengurangkan kadar kehilangan barangan pribadi karena adanya ukuran yang berupa nama, tanda tangan, dan lain-lain diukir pada barangan pribadi mereka. Jadi ini merupakan analisis pesaing. Terdapat 3 jenis pesaing kami, yaitu yang pertama tukang tenun ataupun perkhidmatan tenunan. Jadi beza tukang tenun ini dengan kami adalah tukang tenun terhad hanya pada bahan kain saja dan bersifat kekal pada kain. Manakala beza kami kepada tukang tenun adalah bahan yang diukir tidak hanya satu bahan saja, bahan yang boleh diukir adalah kaca dan aluminium serta bersifat kekal. Kedua adalah syarikat chop, di mana beza syarikat chop dengan kami adalah syarikat chop hanya terhad pada bahan kertas dan bersifat tidak kekal dan mudah hilang, manakala dia sama juga dengan perbezaan kami dengan mereka di tukang tenun dan pelbagai warna. Manakala pesaing yang ketiga adalah teknologi, yaitu beza teknologi dengan kami adalah teknologi menggunakan teknologi laser yang lebih canggih untuk mengukir, manakala kami menggunakan perkhidmatan secara kaidah manual. Baiklah, kita masuk kepada uncuran keuangan, di mana total cost bagi bahan mentah seunit. Jadi ada beberapa item ataupun bahan. So, setiap bahan ini mengandungi beberapa unit, contohnya small kitchen sebanyak 20 unit dan mengambil kos sebanyak RM65. Kedua, medium mirror, unit adalah 20, kos dia adalah RM113.40. Ketiga, zip plastic bag, unit 2, berharga RM12. Safety mask, 1 box, 1 unit, jumlah RM10. Glove, 1 box, 1 unit RM19.90. Acrylic metallic paint, 5 unit, berharga RM25. Tisu, 2 unit RM10. Nail drill 3 sebanyak RM150. Drill bit 2 RM16. Stiker borong 1 RM10.01. Custom stiker 1 unit RM6. Marker pen 2 unit berharga RM7. Alkohol Eston 1 RM6.89. Jadi total keseluruhan atau jumlah keseluruhan adalah RM451.20. So, bagi total cost bagi 1 unit produk jika dijual adalah small kitchen mirror 20 unit, harga dijual seunit adalah RM8. Bila sudah buat, cost seunit adalah RM3.25. Untung seunit adalah RM4.75. Jumlah untung sekiranya telah berjaya menjual 20 unit adalah RM95. Manakala medium mirror dianggarkan target untuk menjual 20 unit, harga dijual seunit adalah RM12. Cost seunit adalah RM5.67. Untung seunit adalah RM6.33. Jadi jumlah untung adalah RM126.60. Jadi secara keseluruhan, setiap daripada kami, jika kami dapat menjual item ini, kami akan memperolehi sebanyak RM221.60. So, total anggaran untung jualan adalah bila ditambah sebanyak RM221.60 selama 5 minggu, jadi kami akan memperolehi sebanyak RM1.108. Baiklah, risiko dan strategi dia adalah, risiko pertama adalah risiko permintaan produk dan perkhidmatan rendah. Strategi dia melakukan promosi produk dan perkhidmatan dalam pelbagai laman sosial, kurang pengetahuan mengenai pembuatan mengukir permukaan kaca, mendapatkan ide atau tunjuk kaca dari orang yang lebih berpengalaman, masalah keuangan dan budget, melalui pungutan yuran, melaksanakan pembelian secara periode untuk mendapatkan bahan-bahan. Baiklah, kita masuk kepada pemetaan BMC, di mana Elco bagi key partnership adalah, yaitu pelaku usaha Nanastif, University, PKP, EPK, Shopee, EcoShop. Jadi key activity bagi EcoShop adalah
Promosi penghantaran, bengkel, jualan bersemuka, perkhidmatan. Care research adalah kemahiran mengukir, tenaga manusia, pungutan yuran atau model. Value proposition adalah murah dan berpatutan, buatan tangan, yaitu kaidah konvensional, berkualiti dan kreatif, produk yang menarik dan inovasi. Customer relationship adalah WhatsApp dan Telegram, jualan secara bersemuka, cenderhati, poster dan publicity. Channel adalah grup community, yaitu WhatsApp, YouTube, Ads. Sosial media, Facebook, Telegram, Instagram, TikTok. Jualan perkhidmatan online, jualan bersemuka melalui kios, keuangan aktif. Jadi customer segment adalah pelajar UMS, staf UMS, orang awam, umur 18 hingga 30 tahun, bujang, berkawin dan berkeluarga, berbagai bangsa dan agama, dan seorang yang artistik. So, cost structure adalah jualan dan perkhidmatan secara dalam talian, kos penghantaran COD, kos promosi, kos bahan mentah, kos penubuhan bengkel, kos sewaan tapak. Dan revenue stream adalah cermin kecil yang bercorak, perkhidmatan mengukir produk pribadi pelanggan, reka bentuk ukuran, sedia kala atau cita rasa pelanggan, perkhidmatan bengkel mengukir, penghantaran, cash on delivery, cash atau bank in transfer. Itu saja daripada obrolan kami, sekian dan terima kasih.